Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jadi cikgu harap anak-anak kelas 2 Taqwa hari ini dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Kita akan sambung sesi PDPR kita yang seterusnya. Cikgu akan bimbing kamu untuk subjek Al-Lughatu Al-Arabiyyah Lis-Safi Ats-Tsani. Okey, cikgu akan bimbing kamu untuk mata pelajaran bahasa Arab darjah 2. Okey, mawdu'una al-yawm, tajuk kita pada hari ini ialah Hayya nata'araf al-harfu ya. Mari kita berkenalan dengan huruf ya. Okey, huruf ya ni adalah huruf yang terakhir dalam huruf hijaiyah. Okey, hari ini kita akan belajar huruf ya bil fathah wal kasrah wal dhamma. Okey, kita akan belajar huruf ya yang berbaris fathah, baris atas, wal kasrah, baris bawah, wal dhamma, baris depan. Okey, yang kedua, fil awal wal wusta wal akhir. Kita akan belajar huruf ya yang berada di depan, al awal depan, wal wusta tengah, wal akhir di akhir perkataan. Yang ketiga, kotak warna hijau yang ketiga, al-qasirah, kita akan belajar huruf ya yang berbaris pendek, wa tawilah dan berbaris panjang. Seterusnya, kotak yang paling terakhir yang keempat, kita akan belajar huruf ya as-sakinah ataupun sukun wal musyaddadah. Kita akan belajar huruf ya yang berbaris sukun wal musyaddadah dan berbaris sabdu. Sabdu tu yang macam W kecil tu. Okey? Ahdaf at-ta'allum, objektif pelajaran kita pada hari ini, apa yang kita akan belajar? Yang pertama, al-qudrah ala nutqi ila aswatil harfiyya fil kalimat biharakah fathah, kasrah, dhamma. Okey, murid-murid akan belajar cara sebut huruf ya yang berbaris fathah, baris atas, kasrah, baris bawah, dhamma, baris depan. Okey. Yang kedua, al-qudrah ala nutqi ila aswatil harfiyya fil kalimat biharakatiha al-mukhtalifah fi awal, wusta, akhir. Okey, murid-murid akan belajar kedudukan huruf ya yang berada di depan, yang berada di tengah dan yang berada di akhir perkataan. Okey, yang ketiga, yuhaddid at-talamith al-ya al-qasirah atau tawilah atau as-sakinah atau musyaddadah. Okey, kamu akan belajar tentang huruf ya yang berbaris pendek, huruf ya yang berbaris panjang, yang berbaris sukun atau yang berbaris mati, dan berbaris sabdu yang ada W kecil tu. Okey, harfu ya. Okey, kita nak mula belajar. Okey, yang pertama sekali fathah. Fathah, ya yang berbaris atas. Sebut dia macam mana? Ya. Itu ya yang berbaris fathah. Okey. Contoh ayatnya ialah yadun. Mulut buka ya anak-anak. Ya. Yadun. Okey, yadun maksudnya tangan. Okey. Yang kedua ialah ya yang berbaris kasrah. Baris kasrah ni maksudnya yang berbaris bawah. Okey, ya yang berbaris kasrah, ya yang berbaris bawah. Cara sebutnya ialah yi. Macam senyum. Yi. Contoh perkataannya ialah tayyibun. Tayyi. Nampak cikgu macam senyum kan? Tayyi. Macam tu. Okey, tayyibun tu maksudnya baik. Nampak tu gambar dia macam tengah tolong orang kan? Okey. Yang ketiga, dhammah. Okey, yang ketiga ialah dhammah. Dhammah tu maksudnya berbaris depan. Okey. Ya yang berbaris depan. Contoh macam mana sebut? You. Macam muncung bulat mulut tu. You. Perkataannya ialah buyutun. Muncung sikit. Mulut tu muncung sikit. Buyutun. Okey, buyutun yang bermaksud rumah. Okey. Okey, seterusnya kedudukan huruf ya yang berada di awal, wusta tengah,
akhir, hujung sekali. Okey. Kamu tengok kat situ awal ya dia tak ada kepala. Dia tak ada kepala yang macam okey, cikgu cuba tulis ni. Okey. Ya yang pertama ni, okey, dia macam ni. Kan kalau ya yang biasa dia macam ni kan. Okey, tapi kalau dia berada di tengah-tengah, berada di awal, kepala ni tak ada. Kepala ya tu tak ada. Okey. Lagi sekali cikgu tunjuk. Kalau ya ni yang biasa macam ni. Nampak? Tapi kalau dia dah dalam perkataan sayang, dia dah dalam perkataan, dah masuk dalam kalimah. Okey, yang ni tak ada. Kepala yang macam ni tak ada. Macam huruf hamzah tu kan? Tak ada. Okey. So bila dia jadi huruf yang pertama dalam perkataan. Okey. Okey. Dia akan jadi macam ni. Macam tu. Nampak? Dia dah tak ada kepala depan tu, dia dah tak ada. Okey. Contoh perkataan ni ialah yanayiru. 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 Okey. Ya yang ke depan tu, yang paling depan tu, itu contoh ya untuk berada di paling depan, berada di tempat yang pertama. Alright? Okey, contoh yang kedua, wusta. Wusta maksudnya di tengah-tengah. Ya yang kedudukan huruf ya ni dia berada di tengah-tengah perkataan. Okey. Bila dia berada dekat tengah perkataan, dia jadi macam ni. Sorry. Okey, dia jadi macam ni. Cikgu tulis macam tu. Nampak? Alamak. Ya tu dia jadi macam tu. Sama tak macam yang cikgu tulis dengan dalam buku? Okey. Jadi, dia tak ada ekor dan dia tak ada kepala. Kalau macam ni, ya yang asal. Nampak? Ya yang asal, dia tak ada kepala. Ya yang berada dekat tengah-tengah, dia tak ada kepala, dia tak ada ekor macam ni. Yang macam ni. Okey. Okey. Cikgu tulis lagi sekali. Okey. Kalau ya yang di tengah-tengah. Okey. Macam tu. Macam tu. Dia tak ada kepala. Macam ni. Kepala ni kan. Dia tak ada. Alright. Okey. Seterusnya. Contoh perkataannya ialah samaniyatun. Okey, tengok. Ya tu dia berada dekat tengah-tengah. Dia tak ada dekat awal-awal. Dia tak ada dekat hujung. Dia ada dekat tengah-tengah. Samaniyatun. Samaniyatun. Berada di tengah-tengah. Okey. Yang terakhir, huruf ya yang berada di akhir perkataan. Okey, cara huruf ya ni berada dekat akhir, dia tak ada kepala tapi dia ada ekor. Okey, macam ni. Okey, yang ni ini sambungan daripada perkataan yang lain. Okey, nampak? Dia tak ada dia tak ada kepala. Dia ada kepala tapi kepala dia panjang. Kepala dia panjang sambung dengan perkataan yang lain. Okey, contoh perkataan dekat situ ialah kursiyun. Kursiyun. Nampak? Dia masih ada kepala. Kepala dia tu sambung dengan huruf yang lain. Macam tu. Alright, faham? Okey. Next, okey. Huruf ya. Okey, huruf ya al-qasirah, huruf ya yang berbaris pendek. Ya, yi, yu. Macam tu. Ya, yi, yu. Kalau panjang, kalau ya atawilah, atawilah tu maksud dia panjang. Okey, kalau dia panjang, ya, yi, yu. Okey, kalau pendek, ya, yi, yu. Qasirah tu maksud dia pendek. Ya yang berbaris atas, yang berbaris fathah, ya. Ya yang berbaris bawah, yi. Ya yang berbaris depan, yu. Ya, yi, yu. Kalau ya atawilah, tawilah tu maksud dia panjang. Ya yang berbaris atas panjang. Ya yang berbaris bawah panjang. Yi. Ya yang berbaris depan panjang. Yu. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, al-misal yadun. Pendek kan? Yadun. 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 Pendek je. Nak sebut dia ya. Yadun. Okey. Ayat yang kedua. Yisu.
Yesu. Yesu. Okey, pendek je huruf ya dia. Okey, untuk yang panjang, al-misal, untuk ya yang berbaris panjang. Sorry. Okey, ya yang berbaris panjang untuk baris depan iaitu buyutun. You panjang. You. Buyutun. 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 Ya berbaris depan panjang. Okey, yang bawah dia ya saminun. Ya saminun. Ikut suku kata dia. Kalau macam sekolah, sekolah. 3 kan? Okey. Bahasa Arab pun ada suku kata juga. Macam yang kedua ni ya saminun. Ya saminun. Mana yang panjang tu kita baca dua harakat. Ya saminun. Macam tu. Okay, next. Huruf ya as-sakinah ataupun huruf ya yang berbaris sukun. Huruf ya yang mati. Al-misal. Okay, bila dia mati, baris dia, huruf ya tu dekat atas macam ada bulat. Kalau ada bulat tu maksudnya dia mati. Kita matikan sebutan huruf ya tu. Contoh yang pertama, baitun. Baitun. Ai. Macam ai bunyi dia. Baitun. Baitun. Ai. Ya tu dia mati. Kita sambungkan dengan huruf sebelah dia. Baitun. Kalau tak ada ya, huruf atas, berbaris atas, baitun. Kalau berbaris atas, ba saja. Tapi kalau dia jumpa dengan ya mati, baitun. Baitun. Okey? Faham? Yang kedua, Raihanun. 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 Okey, dia kena ikut huruf yang sebelah dia. Okey, ya kalau mati, dia kena ikut hurufnya sebelum dia. Ra lah, ba lah, bai, rai. Sebab ra, kalau dia baris atas saja dia bunyi ra. Kalau dia jumpa dengan ya mati, dia jadi rai. Rai, bai, rai. Macam tu. Rai, hanun, rai, hanun. Okey, faham? Itu untuk ya yang berbaris mati ataupun sukun ataupun as-sakinah. Okey. Seterusnya al-ya musyaddadah. Ya yang berbaris sabdu. Sabdu tu yang ada macam W kecil tu. Okey. Contoh yang pertama. Okey. Tayyibun. 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 Okey. Dia macam ada dua. Okey, dia macam ada dua. Tapi kita satukan dia menjadi satu perkataan. Okey. Macam mana kalau dipisahkan? Tayyibun. 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 Dia ada dua. Tapi bila kita dah sabdukan dia, dia jadi tayyibun. Dia jadi satu. Tapi atas tu macam ada W kecil. Okey, contoh yang kedua. Jundiyun. 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 Kalau dipisahkan mengikut suku kata, Jundiyun. Jundiyun. Itu kalau dipisahkan mengikut suku kata. Kalau disambungkan, Jundiyun. Jundiyun. Kita sebut ya tu macam ada dua. Macam banyak ya dia. Tapi sebenarnya satu je. Okey. Jundiyun. Kalau dipisahkan, Jundiyun. Jundiyun. Okey. Okey. Seterusnya latihan pada hari ini anak-anak. Okey. Cikgu nak kamu buka buku latihan muka surat 3, 4 dan 5. Okey. Kamu kena buat 3 muka surat. Okey. Buku aktiviti muka surat 3. Kamu kena isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi dan salin perkataan mengikut titik-titik. Senang je. Okey. Kat situ cikgu nak kamu isi perkataan, isi tempat kosong. Okey. Tapi dia dah ada jawapan kat sebelah tu. Okey. Kamu isikan balik. Lepas tu kamu ikut balik tulisan titik-titik tu. Alright. Untuk muka surat 4, isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberi dan salin perkataan mengikut titik-titik. Okey. Jawapan dah ada. Okey, cikgu nak kamu pilih jawapan yang betul. Okey, lepas tu salin je balik mengikut tulisan titik-titik tu. Alright.
Muka surat yang kelima, salin perkataan mengikut titik-titik yang diberikan. Okey, pun senang juga. Kamu hanya salin semula mengikut tulisan titik-titik tu. Faham? Okey. So, kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh minta tolong mama, baba untuk telefon cikgu. Kalau tak faham, PM cikgu, WhatsApp cikgu. Okey? Okey, terima kasih pada yang menonton video cikgu pada hari ini. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.